Wydad University College is registered under Ministry of Education in Sdn Bhd. Why I joined Wydad University College? Because of the strength of the university itself. It got a very strong foundation in medicine, nursing, allied health, early childhood, IT. Medical program, namely medical degree program or MBBS. And then we have, of course, diploma in nursing, which the next step we are doing our degree nursing program. And we've also the medical assistant diploma. So after I finish my MBBS here, I want to become a very good doctor. After I'm graduating from Wydad University College, of course, I hope that I can further my study in medical lab technology course or either working as medical lab technician in well-known or prestigious hospitals. After I graduate, I will further my studies in medicine and I will work as a medical assistant in a hospital to gain some experience more from the professionals. The knowledge in my diploma in games design studies, I hope that I can become one of the well-known animators that revolves around game development teams in the future. I want to learn about the subject that is offered in Diploma Instructive Multimedia, and I want to be a part of Malaysian professional graphic designer. I'm hoping that what attracted me to join the faculty will be of what attract you. Whether you are a prospective student searching for a career-building university experience, a researcher looking for advanced expertise, or a community member interested in what's happening in our vibrant country. Most importantly, graduates of this faculty will be equipped with broad-based academic knowledge, analytical, and practical skill. My name is Tengku Hendy Shafina Fajira, Tengku Abdullah. I'm from Bachelor of Psychology. Psychology is one of my favorite since I want to further my study and master in criminology. So I want to contribute something great in our country and Malaysia. I choose to further study in diploma in design because I want to become a professional coach, and I sincerely hope that I want to become a professional coach in our club abroad in the country, and I wish that my dream will come true. Wydad University has a really good reputation. It offers a really good program for medicine with full facilities and so. The lecturers are really good and professional and well experienced. Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera dekat semua. Saya ucapkan terima kasih sebab sudi bersama-sama dengan kita hari ini, di mana kita punya guest speaker hari ini adalah tak lain tak bukan, semua orang boleh tahu, semua orang boleh kenal apa semua, tak lain tak bukan Imam Muda Ashraf kita. Juara musim pertama kita bawa untuk awak semua. Okay. So di sini saya nak introduce sikit lah siapa saya kan. Okay, saya Aisyah, saya akan jadi host untuk adik-adik semua hari ini. Kami daripada Wydad Education ingin membantu adik-adik semua untuk menyiapkan diri dalam persiapan untuk menghadapi peperiksaan SPM.
Mesti adik-adik semua berdebarkan macam mana lah dia sempat ke tak saya nak prepare, sempat ke tak saya dah study tapi rasa macam tak masuk lah, tak ni lah, macam susah lah apa semua ni. Tak apa, jangan risau, jangan khawatir. Kita boleh tolong, kita cuba sedaya upaya, adik-adik pun kena tolong diri sendiri. So sebab tu kita bawakan Imam Muda Ashraf ni untuk cuba bantu adik-adik semua untuk mempersiapkan diri. Okay. Tapi jangan risau, jangan apa. Okay, saya nak tanya dulu, awak semua sihat tak? Saya harap awak semua sihat, sejahtera, jaga diri, stay home, stay healthy. Sebabnya peperiksaan dah tak lama lagi kan? Ada berapa hari lagi? 4 ke 3? 4 ke 3 macam tu? 4, 3. Okey, 3 hari. Ada 3 hari lagi. 3 hari lagi untuk SPM akan dijalankan. So, it's okay. Itu orang-orang yang kita tunggu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz boleh dengar saya ke? Saya dengar clear. Kamu dengar suara saya clear tak? Saya boleh dengar suara Ustaz clear. Clear. Alhamdulillah. Siapa kat sana tu? Saya Aisyah. Ustaz on camera ke Ustaz? Oh, tak on lagi ke? Alamak. Sekejap. Tak apa, it's okay. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Okay. Salam lah. Terima kasih sebab sudi bekerjasama dengan Wida Education. Baik, tak apa. Kenapa okey kan semua? Alhamdulillah. Ustaz macam ni okey? Sihat ke? Saya okey, alhamdulillah. Saya okey je, alhamdulillah. Okey, Ustaz kita ada adab tu nak bagi semangat je kan? Sorry? Dia bagi tahu kat saya dah tentang adab, lepas tu bagi semangat motivasi apa semua tu kan. Kok lah ada apa-apa yang Widat University ni nak apa kata apa? Dia kata kami teringin lah Ustaz cakap bab ni lah, contoh lah. Saya ada point saya tapi kok lah ada apa-apa yang nak tambah-tambah kan? Ada? Kita ikutkan pada topik yang kita dah bincang dengan Ustaz apa semua. Kalau pasal pembelajaran dengan adab, tapi jika Ustaz ada something yang Ustaz nak tambah sendiri apa semua, boleh kita galakkan. Tak apa, saya tak ada masalah. Saya takut kokot lah ada hajat contohnya. Kami nak sangat Ustaz kalau boleh cakap bab ni contoh kan. Kalau tak ada tak apalah. Okay, ya. Kalau boleh kita ingatkan nak minta lah Ustaz macam iring doa sikit ke. Yang tu tak salah. Boleh insyaAllah. Boleh. Boleh insyaAllah. Persiapkan diri dari segi rohani macam tu orang kata. Itu dia hati tak kuat lagi kau. So untuk Ustaz sekarang ni sihat ke, ada banyak aktiviti ke selama ni masa sekarang? Aktiviti biasa banyak dekat saya berniaga setiap hari, sibuk sikit lah. Tadi baru habis kelas online tadi, pukul 1 tadi. Ya. Jumaat tak pergi. Saya Selangor tak apa. Betul, PKP. Widat kat mana ni, pejabat kat mana ni? Kami pejabat dekat Kuantan Pahang. Oh, Kuantan. Allah Akbar. Ni student ni kebanyakannya orang Kuantan. Sorry? Student kebanyakan orang mana? Student berada yang SPM ni. Banyaknya merata-rata Ustaz. Pelbagai negara. Seluruh Malaysia. Di Pantai Timur lah. Okey. Inilah. Pantai Timur. Okay. So boleh ke kalau saya nak jemput Ustaz untuk start sesi ke macam mana tu? Boleh, saya ikut saja apa yang Widat. Apa nama tadi tu? Cik apa tadi? Saya Cik Aisyah. Cik Aisyah, Cik Aisyah. Boleh. Ada tetamu kita ke, VIP ke, tak ada lah? Tak ada. Tetamu VIP kita Ustaz lah sekali. Itu tetamu VIP kita. Oh, ya kan ada siapa-siapa. Jadi saya boleh cek dengan orang tak? Boleh. Kat mana saya nak cek? Mana nak cek? Chat ada dekat bahagian belah kanan. Ada. Belah kanan Ustaz pakai PC ke? Ustaz pakai apa? Saya pakai PC lah. Kalau saya tu belah kanan. Ada ke? Mungkin ada technical error sikit. It's okay lah. Lagi.
mungkin technical error sikit, ada lagging sikit kat mana-mana tu. So mana-mana contestant yang ada, tak apa, it's okay, kita akan cuba perbaiki sikit. Okay, Ustaz masih ada dengan kita, jangan risau. Mungkin Ustaz dah terkeluar sikit, okay, tak apa, it's okay. Kita akan cuba kontak balik untuk Ustaz, masuk balik. So, awak semua jangan beredar lagi tau, awak semua jangan leave the room lagi. Kita baru je nak start, macam tu. Kita baru je nak start. So, mana-mana yang kawan-kawan yang tak masuk lagi, tak daftar lagi, boleh ajak daftar. Daftar dulu, masuk dalam link tu yang mana kita dah provide, kita dah prepare, masuk je dulu. Okay? Mungkin ada technical error sikit lah dekat Ustaz punya line. Kita faham kan semua tengah work from home sekarang, so line pun memang slow. It's okay, no problem. So mana-mana yang boleh nak ajak kawan-kawan masuk dulu, masuk dulu. Okay, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Awak sihat Mas Diana? Waalaikumsalam. Mana-mana yang bagi salam, waalaikumsalam. Awak semua sihat ya, jangan stay outside terlalu banyak, jaga diri dan nak SPM kan. Okay, tak apa, kita tunggu Ustaz Ashraf untuk masuk dulu. Sebabnya mungkin dia ada technical error sikit tadi. So sementara tu kalau awak semua ada apa-apa soalan ke, ada macam nak fikir apa-apa ke, boleh fikir, boleh tanya dulu through chat. Apa sahaja yang awak nak tanya Ustaz ni, boleh. Saya nak tanyalah Ustaz macam mana nak prepare myself untuk hadapi SPM kan, boleh. Saya nak tanyalah Ustaz macam mana nak kuatkan daya ingatan pun boleh. InsyaAllah Ustaz boleh jawab semua benda tu. Kan? Kita try our best untuk mempersiapkan diri dalam SPM. Okay, sementara kita tunggu Ustaz masuk balik dalam tu, kita nak jemputlah sikit jasa baik awak-awak semua untuk like our social media macam tu. Like our social media Wihdat University College. Okay, jangan lupa tau. Jangan Ustaz okay ke? Saya tekan apa tadi tau, terhilang terus. Ustaz okay tu? Aduh, mana saya nak cari chat? Tadi saya tekan-tekan tu, oh chat kat sini, astaghfirullahaladzim. Okay, saya cuba chat lah. Okay, boleh. Hilang. Saya cuba chat sekejap. Saya jemput Ustaz untuk mulakan sesi lah ya? Okay, boleh. Okay. Boleh? Silakan Ustaz. Okay. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Apa khabar semua? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmat kasih sayangnya kita jumpa pada waktu petang ni. Apa khabar semua? Saya ucapkan terima kasihlah kepada kita punya Cik Aisyah tadi. Orang yang mukadimah sabar menanti, yang dalam keadaan saya pun tadi ada sekejap tak ada. Juga kepada semua yang ada dalam ruang ni pada waktu petang ni, ajak-ajak kawan-kawan lain boleh datang, insya-Allah kita sama-sama. Kita ni ingat ada banyak benda dalam dunia ini yang Allah ciptakan dan Allah menjadikan benda itu betul dan pasti betul dan pernah berlaku. Salah satu yang kita panggil benda yang mengikut sunnatullah, iaitu apa yang kita buat ikut hukum alam dia akan mendapat, dan ada satu benda yang kejanggalan, benda keanehan, benda keajaiban, miracle boleh berlaku. Jadi miracle itulah yang kita nak. Dalam banyak-banyak benda yang kita nak. Salah satu keajaiban ni ada dua. Satu keajaiban hissi, satu keajaiban maknawi. Keajaiban hissi ni keajaiban nampak dengan mata kepala. Macam orang tu ceritalah, jalan-jalan tiba-tiba hujan tak basah, jalan-jalan atas laut, jalan atas air, macam-macam terbang atas langit. Tetapi keajaiban yang lebih besar adalah keajaiban macam mana kita boleh istiqamah. Ulama menyebut istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Jadi Nur Faizah, Mazliana dan juga semua yang ada, insya-Allah hari ini kita cerita sedikit. Saya faham mungkin di sini semua wakil-wakil daripada calon-calon SPM yang tak lama lagi harap-harap menjadi betul SPM kita kali ini. Saya ada ceramah banyak tempat dah online untuk pelajar-pelajar SPM, daripada orang nak cerita nak bulan 11 kepada bulan 12, bulan 12 kepada bulan 1 sampai bulan 2 sampai hari ini. InsyaAllah kali ini betul-betul SPM menjadi, insyaAllah kita doakan SPM kali ini
betul-betul menjadi, insya-Allah. Dan kesabaran itu satu benda yang membuatkan kita ini terasa kepenatannya, insya-Allah. Nur Faizah, Isnin depan 22 Februari ya, 22 Februari, masya-Allah. Baik, alhamdulillah, rahmat Allah di atas kepada seluruh penuntut ilmu, talibul ilm. Tidak ada seekor semut pun tidak bertasbih kepada orang yang menuntut ilmu. Lagi lama anda menuntut ilmu, lagi banyak tasbih daripada ikan-ikan di lautan. Lagi banyak anda akan mendapat manfaat daripada makhluk seluruhnya. Malaikat akan memayungi orang-orang yang sentiasa menuntut ilmu. Ada orang tanya, Ustaz, kalaulah kita ini hanya menuntut ilmu tapi tidak beramal. Ada orang beritahu, menuntut ilmu tapi tidak beramal. Dia belajar saja tapi dia tidak beramal. Kalau dia tidak beramal dengan ilmu dia yang dia belajar tersebut, itu dikatakan orang yang rugi. Dikatakan orang yang rugi. Tapi kalaulah dia faham maksud konsep menuntut ilmu, dia menuntut ilmu tetapi dia tidak buat amalan, dia hanya sibuk menuntut ilmu, maka para ulama mengatakan menuntut ilmu itu adalah amalan. Anda belajar itu adalah amalan sebenarnya. Setiap saat, kalau solat kita sembahyang 2 minit, contohlah kita ada Siti, kita ada Batrisha Iwana. Kalau solat kita sembahyang Zuhur 5 minit contohnya, 2 minit lah contoh, 2 minit profesional, lagi lama sembahyang lagi profesional kita. 2 minit kita solat, anda solat 2 minit, sepanjang solat itu ada kelupaan, sepanjang solat itu ada hilang khusyuknya. Allah ambil kira yang mana tak khusyuk, yang mana khusyuk, semua diambil kira. Tapi kalau menuntut ilmu, sepanjang menuntut ilmu itu diambil kira masanya. Ada masa yang kita tertidur, ada masa yang kita terjaga. Kata para ulama, ada hadis menyebut, siapa yang mana menuntut ilmu, walaupun dia tidak meminta ampun kepada Allah SWT, Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Tak payah kita nak datangkan, ya Allah ampun dosa aku, ya Allah ampun dosa aku, ya Allah. Tetapi orang yang sedang menuntut ilmu, Allah ampun dosa dia. Orang yang sedang menuntut ilmu, Allah ampun dosa dia. Okey? Jadi insya-Allah hari ni anda semua bersama dengan saya pun tak tahu anda semua ingat tak lagi saya ni, saya dah tua dah. Bukan lagi imam muda. Imam tua dah. Umur pun 37 lebih dah. 37 baru masuk bersedih, 37 dah. Entah sampai bila lah orang nak panggil, saya pun takkan nak suruh orang letak jawatan, tak erti nak cakap macam mana. Dah tua pun kena juga macam ni. Jadi hari ni insya-Allah kita duduk sama-sama. Saya perkenalkan diri saya sendiri sebab kalaulah 10 tahun dulu, 11 tahun dulu saya duduk dalam dunia imam muda ni, anda semua 10 tahun dulu baru umur lebih kurang dalam 17 tahun. Lebih kurang, umur anda lebih kurang 7 tahun, darjah 1. Darjah 1. Jangan malu, jangan segan. InsyaAllah Siti minta maaf, mencelah menuntut ilmu, matematik, sains selain agama, adakah didoakan oleh malaikat? Saya jawab dengan yakin dan pasti, ianya juga diambil kira oleh malaikat, diampunkan dosa. Segala ilmu, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimah. Setiap orang yang menuntut ilmu yang dikatakan wajib itu, bila kata wajib, maka alaihi ajrun, baginya ganjaran, baginya pahala. Siapa pun. Sains, matematik. Seorang ustaz, dia tidak boleh cucuk rawat diri sendiri. Dia demam, tak boleh makan ubat ikut suka. Dia kena tengok pada tabib. Kena tengok kepada doktor. Ustaz, dia nak mengaji ilmu, nak tengok kiblat, dia kena tengok orang ilmu falak. Ilmu falak daripada mana nak dapat ilmu falak? Daripada matematik. Jadi, orang menuntut ilmu sains dan matematik, maka dia akan dapat pahala. Cuma memang ada hadis menunjukkan kelebihan-kelebihan orang belajar ilmu Al-Quran. Memang khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Antara salah satu ilmu yang paling bagus, yang kalau kita dapat pahala banyak, antaranya ilmu Quran, dan mengajarkan orang ilmu Quran itu antara ilmu yang terbaik. Tetapi tak menafikan ilmu-ilmu lain, kerana mereka juga akan dapat ganjaran di sisi Allah SWT. Baik. Halimun Nisa. Okey. Infan Ustaz. Infan tu apa? Infan. Bismillah. Baik, kita sambung balik. Okey. Saya sebut tadi secara general, saya kenalkan diri saya sendiri dulu. Nama saya Ustaz Ashraf bin Muhammad Ridwan. Ayah saya Muhammad Ridwan. Saya nama Ashraf, umur 37 tahun. Anak Alhamdulillah ada 3 orang, 2 lelaki, 1 perempuan. Isteri saya Nur Husna binti Yusof, orang Pulau Pinang juga. Saya orang Pulau Pinang, orang Gelugok. Jadi kalau cakap tu mamu naik tangan tu biasalah, orang Penang. Jadi anda semua jangan risau. Hari ini bukanlah sesi motivasi sebenarnya.
Sebab motivasi itu dia ada motif dan vasi. Motivation. Motif dan visi. Sesuatu yang menggerakkan. Motif and action. Sesuatu yang menggerakkan. Apa yang menggerakkan anda untuk bertindak. Itulah maksud motivasi. Sebab banyak benda boleh membuatkan kita termotivasi untuk bertindak. Banyak benda. Even kalau you duduk dalam satu circle yang betul, anda duduk dalam satu suasana yang betul, suasana itu boleh menjadikan anda bertindak. Kalau anda duduk dalam suasana yang tak betul, maka suasana itu boleh menjadikan anda makin lemah. Jadi sebab itulah bila kita sebut motivasi, maksud motivasi itu adalah sendiri, kalau kita faham, sesuatu yang memberi motif untuk kita action, untuk kita bergerak. Sebab itulah ada orang meninggal dunia. Ada orang, dia menjadikan asbab meninggalnya dunia ahli keluarganya sebagai untuk motivasi dirinya menjadi orang yang hebat. Okay, selalu saya dengar, banyak benda saya dengar. Orang selalu sebut tentang keadaan-keadaan yang menjadikan orang itu boleh turning point menjadi orang baik. Antaranya orang pergi haji. Orang pergi haji, orang pergi umrah, adik-adik kalau pergi haji, pergi umrah, balik-balik, adik-adik akan rasa macam nak jadi orang baik. Maka waktu itulah turning point kita adalah turning point balik haji. Ada orang accident, maka dia jadi baik. Ada orang dia kahwin, dia jadi baik. Jadi turning point kita adalah pada hari ini, itulah dinamakan motivasi. Jadi hari ini insyaAllah, saya duduk dengan anda untuk pelajar-pelajar Promax Izani. Okay. Kita semua insyaAllah hari ini, lagi beberapa hari, 22 Februari, kita akan berhadapan dengan SPM. Dan kita harap Allah SWT, saya doakan kepada anda dan juga saya sendiri, guru-guru, anda kena doakan kepada guru-guru anda kena doakan kepada mak ayah anda untuk beri kekuatan, anda kena doakan kepada mak ayah anda supaya mak ayah mendoakan anda tanpa henti, anda kena berterusan buat yang terbaik. Kerana kita pada hari ini tidak mahu kita jadi orang yang biasa-biasa. Ramai orang biasa. Berapa ribu orang ambil SPM. Tetapi hanya beberapa kerat sahaja orang yang betul-betul yang akan dapat ganjaran di sisi Allah dan akan diangkat darjatnya. Okey. Intan Zulaikha, ya. Intan Zulaikha. Jadi saya akan jawab sedikit-sedikit, saya akan pergi kepada topik saya pada hari ini adalah pembelajaran dan adab. Insya-Allah, pembelajaran dan adab kita. Macam mana kita menuntut ilmu. Baik. Pertamanya, lagi dekat beberapa hari lagi, Allah SWT bagi kepada adik-adik, bagi kepada saya, nama dia mata, nama dia telinga, nama dia mulut, nama dia akal. First kali kita berbeza dengan haiwan. First kali kita berbeza dengan makhluk lain. Sehingga kita berbeza dengan malaikat. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ni dik, malaikat tak pernah buat dosa dik. Malaikat tak pernah buat jahat dik. Malaikat kalau Allah kata sujud, sujudlah 1000 tahun, 1000 tahun dik. Nombor 2, binatang. Binatang pun ada buat jahat je. Buat jahat je, tapi dia tidak ada akal. Kerana apa? Dia ikut sunnatullah. Kalau Allah cipta kambing makan rumput dek. Tak pernah tengok kambing makan churros dek. Tak pernah tengok kambing makan kopi dalgona dek. Dalgona apa tu. Tak pernah makan, tak pernah. Dia kalau makan rumput, lembu, rumput lah dia. Tak pernah kita tengok lembu pergi makan benda-benda yang tak dibenarkan. Okey? Sebab sunnatullah. Matahari kalau kata naik ke sana lah dek. Matahari dia takkan naik belah tempat lain melainkan hari kiamat sahaja. Itu sunnatullah dek. Sunnatullah. Okey. Lepas daripada sunnatullah, maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita sesuatu yang kita kena faham. Ada benda yang bersifat nusrah Allah. Nusrah Allah itu pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni yang kita nak. Apa beza pada hari ini kita nak ceramah, saya nak ceramah dengan anda semua. Apa beza asing mutusami ramasami. Dia belajar, dia akan dapat juga. Dia tak sembahyang hajat macam kita. Dia tak baca doa macam kita. Tapi kalau dia dapat, dia belajar betul-betul, dia boleh dapat A. Boleh tak boleh? Boleh. Anda depan saya ini adalah orang yang berdadah tangan berdoa. Anda depan saya adalah orang yang menadah tangan berdoa. Yang semayang hajat tanpa henti. Nak dekat SPM ni orang cakap, wali Allah. Orang cakap lah. Nak tengok wali Allah ada dua. Satu dekat hospital. Dia jadi wali Allah. Duduk saja. Subhanallah. Okay, Allah, ya Allah, ya Allah. Itu satu wali Allah. Nombor 2 wali Allah, orang yang sedang ambil exam. Nak tengok wali Allah, tengok orang yang sedang ambil exam. Orang yang sedang ambil exam, subhanallah. Dia punya, ya Allah Ustaz, apa doa nak buka pencil box? Doa buka pencil box buat dah. Zaman saya jadi cikgu dulu, zaman saya ambil SPM macam tu. Doa selawat buka almari hari pagi SPM. Langkah kaki selawat 7 kali. Mandi tu dia macam-macam. Ayat kursi pun keluar. Nak exam tu punya dahsyat. Jadi wali Allah. Orang ambil SPM ni. Sebab tu bila kita tengok benda macam ni baru kita nampak. Oh, bila time begitu kita begini.
Bila time terdesak kita cari Tuhan. Orang agama lain, mereka pun ada Tuhan mereka. Mereka punya ritual mereka. Tapi kenapa Allah bagi tahu? Manjadda wajada, bukan hadis, bukan Quran, sorry. Manjadda wajada, satu kata-kata daripada bahasa Arab, siapa berusaha dia akan dapat. Adik-adik nak tahu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, Abun Ibrahim, bapa penuh kasih sayang, Abun Rahim. Orang yang terkenal, dia kahwin dengan Hajar, dia tinggal anak dia Ismail dekat mana? Padang pasir. Tengah-tengah padang pasir, dik. Tengah padang pasir. Mak ayah kita kalau tinggal kita kat KXC ada Grab boleh balik. Ada Grab. Ni tak tengah padang pasir. Biwadin ghairi di'azr. Tak ada satu pokok pun. Kering kontang. Duduk dengan Ismail. Lari ke kanan. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Lari safa, lari marwah. Dua bukit. Lari sini, lari sini, lari sini. 7 kali. Sampai hari ni kita kena sa'i. Keluarlah zam-zam. Dikumpul-kumpulkan air zam-zam sampai hari ini. Nabi Ibrahim pun tadah tangan, ya Allah. Ini cerita. Ini cerita dalam Quran. Ya Allah, wa in qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina. Ya Allah, bagikan kepada bumi Mekah ini bumi yang penuh dengan keamanan. Baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Bagi dia makan, bagi dia minuman, bagi dia apa dia silap dah. Okey. Bagi dia makanan, bagi dia minuman, bagi dia buah-buahan. Bagilah nikmat itu hanya kepada orang-orang Islam, orang beriman. Nabi Ibrahim doa, ya Allah. Kalau macam kita doa, ya Allah, bagilah itu untuk orang beriman saja, ya Allah. Orang yang sembahyang subuh saja dapat 4 flat apa straight A's. Orang yang sembahyang subuh saja, orang yang sembahyang hajat, ya Allah. Tapi Allah jawab apa? Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma attaruhu ila 'adzabin nar wa bi'sal masir. Adik-adik, Tuhan bagi tahu apa? Tidak, bab rezeki ini, bab dunia ini, tak kiralah orang tu sembahyang tak sembahyang, Allah akan bagi. Habis lepas ni pakat tak nak sembahyang hajat lah. Sembahyang tak sembahyang, adik, Tuhan akan bagi kalau orang tu berusaha. Adik beriman tak beriman, nak dapat straight A's, boleh tak boleh? Boleh, Allah akan bagi walaupun tak berusaha. Ini kata Allah. Sebab itu asing mutusami, lingsing apa semua tu, dia orang kalau usaha dia orang akan dapat. Sebab bab dunia. Bab dunia ini Allah Maha Kaya. Dia boleh bagi, dia tak ada nilai. Macam kita lah, kalau saya ada duit nak bagi kat adik, contohlah Intan, saya nak bagi kat Intan RM10 saya ada duit. Saya bagi, saya rasa macam duit tu saya pun dah ada banyak duit, saya bagi RM10, saya tak rasa apa. Tapi kalaulah Intan tu saya pun tak kenal, Intan Zulaikha ni geng mana, Mai Syamila pula orang mana, saya pun tak kenal. Jadi saya nak bagi sampai RM100,000. Masa kalau Syamila tu isteri saya, cerita lain. Tapi bukan dia. Jadi saya nak bagi, takkan nak bagi. Tapi disebabkan saya terlalu kaya, RM100,000 saya bagi. Nak beli apa? Handphone Pro Max SPM pula dah apa, Apple ke apa. Beli, nah ambil. Kaya. Sebab apa saya boleh bagi? Dan sebab apa saya tak berkira? Sebab saya terlalu kaya. Allah dalam bab dunia ini, dia sangat-sangat kaya. Jadi sangat-sangat kaya, dia boleh bagi A kepada semua orang. Tak kira orang tu beriman, tak beriman. Siti Maisarah semayang, tak semayang. Intan Zulaikha semayang, tak semayang. Syamila semayang, tak semayang. Dia akan bagi. Ini first dulu kita kena ingat. Nama dia sunnatullah. Jadi sebab tu hari ni kita nak tengok macam mana orang bukan setakat dapat sunnatullah, tetapi orang itu dapat nusrah Allah. Nusrah ni apa dia ada? Nusrah. Apa dia nusrah? Pertolongan Allah. Macam ni, LONGAN. Pertolongan Allah. Dia nak dapat dua-dua. Terbalik tak balik? Betul ke terbalik? Terbalik tu. Balik. Sama tak dekat dalam tu? Betul okey, takut terbalik tak? Dia akan dapat nusrah Allah. Saya kalau berusaha. Okey. Saya nak cerita kepada anda semua, Siti Maisarah semua. Okey. Anda tengok di sini, Allah akan bagi dua. Satu siapa buat, dia akan dapat. Itu satu. Siapa buat banyak mana akan dapat.
You study banyak mana you akan dapat. You baca banyak mana you akan dapat. Sebab itu you beriman tak beriman you akan dapat. Nombor dua, dipanggil nusrah Allah. Benda ini, benda yang luar biasa. Benda yang kita sangat-sangat nak, iaitu pertolongan Allah SWT. Kita lagi berapa hari lagi ni? Berapa hari lagi nak SPM? 22 hari bulan nak start dah ni. Kita sangat-sangat memerlukan pertolongan Allah SWT sebagai seorang yang beragama. Kita sangat-sangat nak Allah bagi pertolongan. Antaranya Allah menyebut, apabila walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kan saya sebut tadi orang beriman belum tentu kalau dia tak berusaha dia tidak akan dapat. Saya sebut tadi orang yang semayang macam mana pun tapi dia tak study dia tidak akan dapat. Betul, Tuhan dah bagi tahu awal dah. Tetapi kalau kita dah study, lagi berapa hari lagi ditambah dengan iman, amanu wattaqau, dan juga wattaqau tu apa dia? Wattaqau dan bertakwa. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah buka pintu langit bagi berkat kepada kita. Salah satu berkat boleh jadi benda yang kita duk baca dia nampak depan mata. Boleh jadi. Saya dulu waktu mengaji tahfiz dulu ada hari standard wajib hafal satu muka surat. Ada hari wajib satu hari satu muka surat. Biasa main masuk level berikutnya 2 muka surat boleh satu hari. Lepas tu tiba-tiba pernah satu hari satu ayat pun tak dapat. Bila Tuhan tak bagi, Tuhan tak bagi. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau kami nak bagi, kami bagi. Ada. Sebab itu dia ada 2. Satu sunnatullah, mengikut yang sesuai dengan syariat, dengan saintifik. Satu lagi yang kita nak adalah nama dia nusrah Allah. Sebab itulah pembelajaran ni ada 2. Bila kita belajar, kita ada jadual belajar. Apa nak belajar? Macam mana teknik menjawab soalan? Macam mana nak dapatkan soalan-soalan spot? Macam mana kita nak jawab? Preparation kita. Nombor 2, kita ada adab. Adab. Sebab itu ulama menyebut ta'lamul adab. Kata Ibnu Mubarak, ta'lamul adab 30 sanah, 30 tahun. Dan kami belajar ilmu hadis Quran sebanyak 20 tahun. 30 tahun belajar adab, 20 tahun dulu. 20 tahun baru belajar tentang ilmu. Ulama dulu hebat-hebat. Ahmad bin Hanbal, kalau adik-adik kenal, seorang lelaki yang mana dipanggil tokoh mazhab Hanbali. Tokoh mazhab Hanbali. Dia ni orang kenal dia. Hebat Ahmad bin Hanbal. Dia meninggal dunia adik. Dia antara penghafal hadis paling banyak dalam dunia. 1 juta hadis dia hafal. 1 juta hadis. Alfian. Danish. Patricia. Berapa hadis hafal? Dia 1 juta hadis. Dia kena seksa dalam penjara. Teruk dia kena dapat penghinaan. Dia sorang-sorang. Akhirnya bila dia keluar daripada penjara, dadanya lapang. Bila dia meninggal dunia, orang pergi semayang jenazah dia. Ulama menyebut, orang datang solat jenazah dia, semayang jenazah dia, nak semayang petang tu, ambil wuduk daripada waktu duha sampai petang beratok tak habis-habis. Maksudnya hampir 1 juta orang datang. Sebahagian mengatakan 1 juta, berjuta orang datang daripada kampung. Keluar daripada kampung nak solat jenazah Ahmad bin Hanbal. Sebab sebab hebat yang ada pada Ahmad bin Hanbal. Bukan setakat dia sunnatullah, dia belajar dia dapat. Mustahil dia nak dapat hafal 100 juta hadis. Melainkan dia dapat juga nusrah Allah. Pertolongan Allah menjadikan dia sangat intelek. Dan apa yang saya nak sebut di sini adik, ketika dia mengajar, dia datang, ulama mengatakan bahawa dulu zaman tak ada mikrofon. Kita sekarang dia lah dongga besar. Dulu tak ada mikrofon. Dia cakap, dia ceramah, yang datang 5,000 orang datang kuliah dia. 500 orang saja yang nak catat, nak dengar, boleh dengar. Lagi 4,500 orang datang hanya untuk melihat Ahmad bin Hanbal. Sebab dekat dia ada adab dan akhlak. Dia tu sendiri adab. Dia jalan tu nampak beradab. Jalan. Adik kalau mengaji bab Nabi, Nabi ni salam dengan orang. Okey, tak apa, kalau kita nak tengok Nabi punya akhlak. Akhlak Nabi kata orang yang akan berada dekat dengan aku di hari kiamat salah seorang husnul khuluq. Orang yang akhlaknya baik. Orang yang akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia bukan disebut laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dia tidak sebut uswatun ahsanah. Ahsanah, hasanah, hasan. Hasan tu baik. Ihsan, baik.
Tapi kalau ahsan, maksudnya lebih baik. Nama saya Ashraf. Kalau daripada syarafa. Syaraf. Kalau tambah alif di depan, ismu tafdil, nama dia Ashraf. Maksudnya lebih mulia. Ahsan. Dalam hadis tak sebut, dalam Quran tak sebut. Uswatun hasanah. Nabi contoh terbaik. Apa maksud Nabi contoh terbaik? Maksudnya bukan terbaik, dia boleh lawan dengan orang. Orang pun tak boleh lawan dengan dia. Tak boleh nak dibandingkan, tak boleh nak cerita. Adik boleh faham tak Nabi macam mana punya akhlak? Sampai bila orang cakap dengan dia, orang kata, kalau Nabi cakap dengan aku rasa macam aku ni somebody. Agak kalau kita sembang kawan-kawan kan, adik-adik contohlah ada girlfriend lah kan. Contoh bila cakap dengan girlfriend kita rasa, dia ni tengok aku macam penuh kasih sayang. Contohlah, kita jalan-jalan, tiba-tiba jumpa dengan kawan kita seorang. Tiba kita jumpa dengan crush kita. Kita tengok dia tengok kita, dia cakap dengan kita balik-balik kita rasa macam, dia nak kat aku wah. Dia suka kat aku wah. Sebab cara dia tengok. Itulah Rasulullah SAW. Orang balik, orang kata, Nabi ni dia tengok aku wah. Macam tu. Itu akhlak Nabi. Contoh. Jadi bila kita tengok macam ni, kita pun nak dapat akhlak macam ni. Nabi kalau duduk Nabi ni, dia kadang-kadang duduk bersila macam kita. Kadang-kadang Nabi pernah duduk di antara dua sujud. Nabi punya style, kalau orang jumpa Nabi duduk macam duduk di antara dua sujud. Macam tahiyat awal. Akhlak Nabi. Dan orang duk tengok kita ni lah, contohlah kalau cikgu lalu depan kita pun kita duduk tu, dia terkangkang, relax dengan brother relax. Sampai buat tak heran lah. Duduk kursi macam. Nabi atas lantai duduk macam duduk tahiyat awal. Dan lebih menarik, ada orang nampak, rupa-rupanya kalau orang jumpa Nabi punya badan ni, kalau orang panggil Nabi takkan pusing muka saja. Contoh panggil, orang panggil saya lah, contoh. Kalau orang panggil saya, contohnya orang panggil, dia panggil saya Ashraf, saya pun pusing muka. Betul? Nabi SAW dia tidak akan pusing muka, dia akan pusing sadrihi, dadanya. Ya, kenapa? Orang respect Nabi. Dan Nabi SAW kalau Nabi ni duduk, bayangkan Nabi duduk, dikatakan dah lah duduk bersimpuh tu dah cukup baik dah. Kita ni kalau kita teringat lah adik tak ada pengalaman. Dulu ustaz dulu, waktu zaman-zaman dulu, waktu tengah kahwin dululah, waktu tunang. Orang lelaki duduk paling baik ni adik, kalau dia nak tahu time bila, time pergi rumah bakal mak mertua. Dan jadi mak mertua tak ada heran lah. Tapi belum jadi mak mertua lagi, depan mak mertua tu duduk tu serupa malaikat, makan nasi sebiji-sebiji. Punya tertib. Duduk tu dia punya baik depan mak bapak. Tertib. Bakal mak mertua. Duduk ya Allah. Duduk di antara dua sujud. Duduk bersimpuh serupa perempuan tu. Punya malu. Tapi sahabat nampak Nabi SAW, dia duduk di antara dua sujud. Lutut Nabi ni tidak akan halal direct dengan orang. Dia akan pergi kanan sikit ataupun pergi kiri sikit. Contoh saya duduk macam ni. Tapi dadanya facing dengan orang. Itu akhlak. Sebab itulah dikatakan oleh orang-orang barat, salah satu tokoh yang sangat disayangi, dicintai. Dalam dunia ni ada macam-macam tokoh. Kita ada Hitler, kita ada Napoleon Bonaparte, kita ada apa lagi? Kita ada Genghis Khan, kita ada macam-macam tokoh dalam dunia. Kita ada Donald Trump. Kita ada semua. Tapi orang sebut tidak ada satu pemimpin, bukan setakat orang taat. Fir'aun orang taat, takut kena bunuh. Namrud orang taat, rakyat-rakyat taat, takut kena bunuh. Nabi Muhammad bukan kerana taat, orang sanggup mati kerana Nabi. Sebab cinta, tengok akhlak. Jadi dengan adab yang kita nak dapat ni, Nur Fazana, Al-Munisa, kita nak dapat adab ni. Jadi disebut tentang pembelajaran dan adab. First kali kita kena tengok apa dia. First kali kita tengok perjalanan macam mana orang-orang dulu, diorang boleh dapat sampai ilmu yang tak terfikir oleh akal kita. Tak terfikir. Ustaz bagi semangat pada anda. Saya tahu semua tengah down. Dalam keadaan semua tengah down. Semua nak ambil SPM ni umur 18 tahun. Adik jangan risau. Ustaz ambil SPM umur 18 tahun. Ustaz ambil SPM. Ustaz lepas tingkatan 3, Ustaz masuk pondok dekat Kelantan. Dah masuk dekat setahun lebih, kat 2 tahun. Jadi bila Ustaz patah balik, Ustaz nak ambil SPM, Ustaz masuk sekolah dekat Perlis, Ustaz masuk sekolah tingkatan 4, umur Ustaz dah 17 tahun. Adik bayang, Ustaz masuk pertengahan tahun, exam pertengahan tahun Ustaz masuk waktu belajar tu, masuk baru seminggu terus dah exam. Mana kita sempat belajar? Setahun lebih dah tinggal dah subjek-subjek akademik. Bayangkan kertas matematik tu betul tu Ustaz dapat berapa? 0/100. Kalau bahasa Melayu, bolehlah berkarang-karangan sikit, boleh bereka-reka. Kalau sains tu boleh baca last minute. Matematik,
dengan duk pakai kayu besi-besi apa dulu-dulu tu, duk pakai apa benda-benda Allah apa semua tu kan, apa jarum-jarum tu, tak reti apa. Kosong pun 100 dek. Tapi kita pun buat mana? Jangan kita duduk diam saja dek. Kita kena terus perjuangan. Kita bagi maraton. Adik bayangkan maraton 10 km. 10 km ni. Kita lari baru 2 km, kita ketinggalan, kita kalah. Kawan-kawan kita dah lari laju, kita 2 km kita kalah. Kalau kita nak buat kerja senang, senang saja, berhenti awal. Menyerah kalah waktu 2 km pertama. Tapi kita jangan menyerah kalah sebab boleh kemungkinan kawan kita yang lain yang jadi lebih mendahului kita, boleh jadi kilometer ke-35, dia juga menyerah kalah. Dia juga menjadi, dia jadi. Jadi perjalanan masih panjang, teruskan perjalanan. Tingkatan 4. Waktu tu Ustaz masuk pertengahan tahun. Tak ada. Alhamdulillah SPM dapat juga matematik 3. 3 tu kira okey dah. Dulu saya tak tahu sekarang ni kira macam, tapi 3. 3 tu maksudnya B lah, B. 1A, 1A, 2B, 3. Itu boleh dapat. Jadi hakikat dia, Ustaz ambil waktu umur Ustaz 17 tahun. 18 tahun baru ambil SPM. Tak ada masalah. Ustaz tua lebih daripada rakan-rakan Ustaz. Tak ada masalah. Semua kita bawa diri kita. Kita bawa macam mana kita nak bawa diri kita. Ada orang adik, ada orang Allah bagi rezeki kat dia umur 70 tahun. Ada orang Allah bagi rezeki 60 tahun. Ada seorang ustaz umur dia 90 tahun Allah bagi rezeki. Ada anak murid ustaz umur 18 tahun meninggal dunia. Ada anak murid ustaz umur 16 tahun dapat lesen motor meninggal dunia. Ada orang umur 25 tahun meninggal dunia. Ada. Kawan ustaz muda pada ustaz 34 tahun meninggal dunia. Ada. Rezeki Allah bagi masa umur kita semua beza-beza. Allah bagi masing-masing ada rezeki. Tapi dek, Imam Nawawi Allah bagi rezeki kat dia 40 tahun ya. Orang lain mau meninggal 60-70 tahun. Imam Nawawi 40 tahun lebih sahaja dia hidup. Tapi dia punya resume kejayaan dia luar biasa. Betul. Sebab tu adik-adik kena ingat, dalam grup kita ni, siapa nak berjaya tak berjaya ni bergantung pada diri sendiri. Sebab tu lah kita tengok hari ni, adik-adik dalam keadaan lemah. Saya pun dalam keadaan lemah kadang-kadang. Dalam PKP ni kita tengok subhanallah. Orang semua dalam keadaan susah. Orang susah pun tak cerita susah dah, adik. Orang susah pun tak cerita dah. Orang stres pun tak cerita dalam internet dah. Dulu kita sebut kita susah tak ada kerja. Sekarang orang susah tak cerita dah, adik. Sebab dia tahu kalau dia susah, kat luar sana lagi ramai susah. Adik, kalau adik nak cerita ke ustaz tentang adik stres menghadapi SPM, ustaz dah ceramah lebih kurang berapa puluh dah. Kelas-kelas motivasi untuk pelajar SPM dalam keadaan stres. Sebab dengan PDPR, dalam keadaan SPM yang tertangguh, adik kalau adik nak cerita tentang susah, ramai orang kat luar lebih susah. Ramai lagi adik. Sepupu ustaz, anak sepupu ustaz yang suka dekat Macang Kelantan tu, macam mana pergi menghadapi SPM dalam keadaan kena kuarantin COVID-19. Ada satu sekolah MRSM Sungai Besar dekat Selangor. Baru ni ustaz buat ceramah dekat online juga. Mereka ni semua bekas-bekas dikuarantinkan dekat asrama. Adik boleh bayang macam mana keadaan mereka nak study dalam keadaan takut-takut. Itu semua cabaran setiap zaman. Semua orang ada cabaran. Tak ada siapa yang tak ada cabaran. Nak jadi hebat, dia kena ada cabaran. Kalau tidak ada cabaran, dia tidak akan jadi hebat. Tidak akan jadi hebat. Adik bayangkan, adik pernah kenal namanya seorang lelaki yang mana kita boleh panggil dia dengan Muhammad Ali. Anda kenal Muhammad Ali? Muhammad Ali ni boxer. Muhammad Ali ni boxer. Kalau adik nak cari alasan, kita nak cari alasan adik, kita boleh cari alasan. Hari ni ustaz bukan nak cerita tentang bagi sedih-sedih. Pernah dengar tak lagi nak sebut? Pernah dengar tak? Kita dulu waktu sekolah, ingat tak lagi? Waktu sekolah, camp motivasi. Bila sebutnya motivasi, mesti adik-adik akan ingat perkataan ini. Mesti ingat perkataan ni. Kalau buat camp motivasi, ya, mesti ingatnya perkataan ini. Perkataan apa? Belum apa-apa lagi dah kata, ya ingat. Belum apa-apa lagi dah kata, ya ingat. Saya Fasyarah, Nur Halimuzak. Perkataan apa? Halimun Nisa. Perkataan apa yang adik-adik ingat? Kalau camp motivasi, mesti ada perkataan ini. Cuba tegak. Perkataan apa? Saya nak tengok saya jawapan. Perkataan apa? Masyarah. Kalau camp motivasi, mesti akan sebut perkataan ini. Cepat, bagi jawapan cepat. Seorang pun tak keluar jawapan ni, leceh betul lah. Mana dia? Okey. Usah. Alah, dek biasa tu. Ada lagi best. Ingat balik, ada lagi best.
waktu motivasi, nanti apa dia orang akan buat kalau camp motivasi? Tutup lampu. Betul tak? Tutup lampu. Ya, Syamila, ayat ni. Adik-adik bayangkan. Pernah dengar tak perkataan ni? Adik-adik bayangkan. Pernah dengar tak perkataan ni? Suatu hari adik-adik pulang ke rumah. Bayangkan. Ingat tak lagi? Ingat Syafiq? Dulu camp motivasi lebih kurang sama ya, semua sekolah. Adik-adik pulang ke rumah, satu hari adik-adik menyaksikan tiba-tiba jiran-jiran memenuhi rumah anda. Cik, kita pun balik kelang kabut balik sekolah. Pernah. Adik-adik jiran memenuhi rumah-rumah kita. Tiba-tiba sekujur tubuh ada depan rumah kita. Adik-adik bayangkan. Lepas tu dia punya motivator tu bayangkan pasang lagu. Pasang lagu ibu, lagu Aiman. Kan? Ibu, kau ampunilah dosaku. Syamil kata. Tiba-tiba ada band jenazah. Tiba-tiba band jenazah main. Bayangkan ibu, ayah, adik-adik. Adik-adik. Kita pun waktu tu tutup lampu menangis. Siapa tak menangis? Anak derhaka lah tu. Ingat tak lagi? Siapa tak menangis? Anak derhaka lah tu. Kita pun menangis lah. Tu belum kira lagi ceramah motivasi waktu. Lepas tu panggil mak ayah. Ibu-ibu dekat belakang. Adik-adik peluk ibu ayah. Ingat lagi? Kita pun peluk lah mak ayah kita. Usap air mata ibu. Kita pun usap air mata mak. Usap air mata. Cium tangan ayah. Cium tangan. Ingat tak lagi? Ingat. Aduh. Lepas tu lah. 2 minggu kemudian. Buat perangai balik Time tu menangis. Peluk kau kuat lagi. Tapi mak keras. Mak keras je tak nangis. Mak dulu kena motivasi dah. Okey, tak apa. Ingat lagi, tak apa. Itu cerita dulu. Sekarang adik-adik, dia bukan peringkat umur tu dah. Adik-adik bukan level-level tu. Yang tu UPSR. Yang tu PT3. Adik-adik dah SPM. Adik-adik bukan masa nak menangis. Adik-adik sekarang adalah masa untuk ubah dunia. Masa untuk ubah dunia. Sebab itu saya sebut tadi, kata Pak Buya Hamka, ada 2 jenazah kalau meninggal dunia. Ada 2 jenazah. Satu jenazah mati dekat kubur A, satu jenazah mati dekat kubur B. Dua-dua orang ni, bayangkan, dua-dua orang ni, kalau mati, tanah perkuburan sama, jenis tanah yang sama, orang yang urus jenazah, orang yang sama, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan, ada orang balik daripada jenazah pertama punya banjir pengebumian, orang tu balik, orang tu tak cerita apa-apa. Diam dia cerita dia. Mati, habis. Tapi ada orang, kubur yang nombor 2, pengurus jenazah orang yang sama, tanah yang sama. Tapi orang nombor 2, dia meninggal dunia, orang balik, orang cerita tentang dia. Itu orang yang hebat. Itu kata Pak Buya Hamka. Sebab itu kita nak jadi orang hebat. Kita nak jadi orang biasa-biasa. Kita time to change. Kita nak ubah hidup kita. Kita nak ubah. Adik-adik terpulang. Apa pandangan adik-adik? Baru-baru ni ada pelajar MRSM hantar mesej. Dia kata, Ustaz, saya rasa stres. Saya tak percaya dengan motivasi. Keadaan kawan-kawan saya semua dalam stres. Semua tak mau study. Semua dalam keadaan tak rasa boleh lah. Rasa sangat-sangat stres. PDPR pun sangat satu menyusahkan. Adik, Ustaz bagi contoh. Sebenarnya, berjaya, bahagia, semua adalah pilihan kita. Memang Allah boleh bagi, tapi adalah pilihan kita. Pilihan kita. Kita boleh pilih untuk bahagia ataupun tidak. Kita boleh pilih untuk stres ataupun tidak. Ada orang, Ustaz ceramah dekat sekolah. Sekolah orang kaya. Jangan kat tangan, Ustaz. Ceramah dekat sekolah orang susah. Dekat Kuala Kedah. Okay? Anak-anak layan. Dia kata, Ustaz, saya gagal dalam PT3. Dia kata, 4 ni, gagal dalam PT3. Salah satu kegagalan saya sebab mak saya susah, ayah saya susah. Saya tak sempat untuk pergi kelas tambahan. Saya tak sempat untuk pergi belajar study macam kawan. Saya balik rumah, saya kena jaga adik. Saya balik rumah, saya kena tolong mak saya masak. Mak saya pada malam hari kena bertugas. Saya susah, Ustaz. Dia kata. Akhirnya hari ini saya gagal dalam exam saya. Adik, saya nak beritahu satu benda. Kejadian, soalan, jawapan lebih kurang sama berlaku bila Ustaz ceramah dekat satu sekolah dekat KL. Dekat tengah tahun KL. Orang kaya, adik. Kaya bukan main-main punya. Kaya, gila-gila punya kaya. Orang Penang kata, gila-gila punya kaya. Tak mahu sebut anak Sabah. Tak pernah kena aircon. Main sekolah, Pak Gad. Main sekolah, bawa Porsche. Tak pernah kena aircon dah. Tak pernah kena panas. Main sekolah saja, pintu buka. Driver buka. Masuk sekolah, balik sekolah, duduk rumah. Tiap hari aircon. Tiap hari. Dia kata apa? Ustaz, saya gagal dalam PT3 baru-baru ni. Sebab apa?
Sebab mak saya terlalu memberikan kesenangan untuk saya. Saya semua benda-benda dapat, akhirnya saya gagal. Saya tidak ada sesuatu yang memotivasikan saya. Patutnya mak saya ajar saya hidup susah. Tadi yang budak tadi, dia nak suruh jadi senang. Yang budak ni pula nak suruh jadi susah. Sebab tu, berjaya tak berjaya, kita sendiri yang create alasan. Kita yang create alasan. Adik kalau naik motor tak apalah. Kita kata, contohlah kita nak pergi mana. Contoh adik-adik orang Kuantan, adik-adik teringin nak pergi, kita bagi contoh. Adik-adik teringin nak pergi belajar, atau bukan belajar, kita pergi Eropah. Ni PKP ni tak boleh pergi lah. Okay. Bila kita pergi Europe ni kita pergi kawasan Switzerland lah contohnya. Orang kata heaven, syurga dunia. Kita pergi jalan Switzerland. Bila kita jalan Switzerland cantik. Naik train ataupun naik bas. Kat lereng bukit. Okay, ni ustaz pengalaman. Lereng bukit kan. Orang kata kalau beli tiket, jangan beli tiket tu kita ambil ikut dan. Pilih tempat duduk kita. Pilih tempat duduk. Walaupun benda tu simple, stesen A nak pergi stesen B, sampai juga train yang sama, bas yang sama, tapi kena tengok seat mana. Sebab, ni kita baca tips, buat research. Orang kata kalau ambil seat belah kiri, anda akan nampak gunung saja. Nampak bukit, nampak dinding je lah. Nampak pokok, hutan. Tak nampak apa. Oh, sampai ke sana. Tapi kalau kita ambil seat belah kanan, orang cakap, kita akan nampak keindahan Gunung Ganang, Lurah yang indah. Ingat, destinasi sama. Kita nak capai SPM, stres macam-macam. Semua orang hadapi stres yang sama. Semua orang dalam keadaan down. Tapi kita yang buat pilihan untuk down ataupun kita yang nak buat pilihan untuk duduk tempat yang bahagia. Sebab tu saya sebut, apabila Abraham Lincoln, dia memegang bunga ros. Dia cakap apa? Ada orang, dia pegang bunga ros, dia komplain. Dia kata apa? Bunga ros ini tak bagus. Bunga ros ini menyakitkan. Bunga ros ini ada duri. Bunga ros ini boleh mencederakan. Dia kata tak bagus bunga ros. Tetapi ada orang pegang bunga ros, dia tak tengok pada durinya. Dia tengok pada haruman bunga ros tersebut. Sebab itu, macam mana kita sendiri yang pilih untuk duduk di kedudukan mana. Itu terletak pada diri kita sendiri. Kena? Tunggu. Kena ke bang? Pergi dah kena. Duduk bawah. Duduk lah bawah. Ulang lagi. Anak saya masuk pula dah. Nak gimana tu? Iklan dek. Tak apa. Kita sambung balik dek. Okey, sambung balik. Dek jangan lari ke mana. Tadi kita cerita tadi. Baik, kita sambung balik pasal tadi pembelajaran. Nak bagi semangat. Tadi ustaz saja bagi semangat untuk adik semua belajar. Kalau nak cerita tentang adab memang kena faham betul. Macam mana orang-orang dulu beradab. Orang dulu Imam Syafi'i ni nak buka pen, nak buka kertas, nak selak kertas depan gurunya. Imam Syafi'i, guru dia Imam Malik. Dia nak buka kertas pun, dia buka pelan-pelan. Kita PDPR, relax ya, bertiktok. Relax ya. Dia dulu nak buka kertas depan Imam Malik pun buka pelan-pelan. Kata Rabi', kami mengaji dengan Imam Syafi'i, kami tengah minum. Bismillah. Tengah minum, Imam Syafi'i lalu. Tak jadi minum. Punya sayang kat guru. Bukan. Ada orang dulu. Sebab tu berkat. Allah bagi macam-macam. Dalam ayat Quran Allah pernah menyebut tentang yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Siapa yang Allah ada ilmu, Allah angkat darjatnya. Satu darjat. Siapa yang Allah tak ni, maka Allah tak bagi, tak angkat kedudukannya. Tapi bila mana Allah akut daripada perkataan awal dalam Quran, Allah kata apa? Sebelum cerita tentang ilmu, Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum fil majalis fafsahu yastahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu. Allah kata, wahai orang beriman, kalau kamu ada ruang, berilah ruang untuk orang memasuki program-program. Macam kita duduk, tiba-tiba ada orang susah, OKU, macam kita kat RT lah. Kan? Tiba-tiba orang susah main, orang pregnant, OKU main, dia masuk dalam bas, kita bangun, kita duduk. Quran dah sebut 1400 tahun dulu. Kemudian Quran kata, wa idza qila fanshuzu. Ya, kalau kamu perlu bangun. Bila nampak dia ni VVIP ke, nampak dia ni orang ulama ke, nampak dia ni orang alim ke, nampak dia ni orang soleh ke, nampak dia guru ke, silakan. Orang kata, adab. Belum kita ilmu, tak adab dulu. Jadi benda ni kena seiring. Dan hari ni lagi beberapa hari dek. Adik, saya ingat hari ni kita akan cerita sikit
macam mana lagi beberapa detik untuk kita hadapi SPM, dan apa yang kita nak disebut dengan nusrah Allah, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan sebut sikit. Ada kejayaan-kejayaan akhir, benda-benda yang ajaib yang berlaku kepada orang-orang dulu. Bila mana mereka amalkan, Allah berikan ajaiban untuk mereka. Imam Ibn Abdul Bar, macam mana dalam kitab At-Tamhid, macam mana kisah tentang Ibn Hajar Al-Asqalani yang mendidik dia adalah air dalam gua. Mendidik dia. Imam Bukhari rahimahullah, apa kejayaan Imam Bukhari? Dia buta mata dulu Imam Bukhari. Imam Bukhari bukan orang Arab adik. Dia cakap bahasa Uzbekistan, tetapi dia lebih alim daripada orang Arab. Kitab dia nombor 2 paling sahih selepas Al-Quran. Imam Bukhari, apa sejarah dia? Dia orang macam mana? Macam mana dia baca copy and paste. Dia kalau buka buku, dia tak boleh buka dua-dua belah. Dia kena buka sebelah je. Kalau buka dua-dua belah, dia tertengok aja masuk terus dalam otak. Imam Bukhari, macam copy and paste orang cakap. Dulu dia buta. Apa kekuatan dia? Ini benda-benda Allah. Dia hari ini tak jawab dulu soalan boleh? Jawab soalan, tengok soalan-soalan. Kita jawab soalan. Ada apa soalan kita boleh tanyakan, insya-Allah. Okey. Kita cerita sikit soalan-soalan. Saya scroll pada bawah. Okey, boleh? Scroll. Siapa tanya tu? Salam. Mudah Ashraf ni tanya. Tak boleh. Okey. Kita akan tengok. Soalan daripada Siti, saya dah jawab. Kemudian kita tengok pula. Soalan daripada Izani. Salam Ustaz. Ustaz nak tanya. Saya selalu dengar orang cakap, kalau kita selalu cakap tak apa, maknanya kita orang yang sabar. Betul ke? Maksudnya kita selalu orang yang sabar. Kalau selalu cakap tak apa. Maksudnya apa dia? Orang yang tak ada masalah. Baik. Adik, dalam solat, Nabi pernah sebut, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Solat jemaah dapat 27 kali ganda. Ada juga wording berapa kali ganda. Bab puasa, dia pernah menyebut, yuqalluh ar-rayyan. Siapa puasa dapat syurga rayyan. Okay? Kalau dalam bab lain, banyak amalan Nabi sebut juga, banyak ni dapat banyak ni. Tapi dalam Quran, sabar, orang yang sabar tak pernah disebut berapa banyak ganjaran. Sabar dalam Quran tak pernah sebut. Sabar dalam Quran sebut bi ghairi hisab, tanpa ada hisab. Sebab tu orang yang hadapi masalah, dia akan ada motivasi dia. Quran ada ayat motivasi. Adik kalau buka Quran ada ayat motivasi. Antaranya ayat motivasi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulama tafsir kata, dulu punya umat zaman-zaman Nabi dulu tak ada innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dia ayat motivasi dek. Bila orang meninggal kita sebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dia motivasi untuk kita sebenarnya, untuk orang sekeliling. Maksudnya apa dia? Dulu Allah bagi pinjam kepada engkau, mak engkau selama 40 tahun hidup. Hari ini Allah ambil balik barang yang dipinjamkan. Bagi motivasi. Satu. Innalillahi wa inna. Apa ada lagi ayat motivasi dalam Quran? Contohnya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kau tak suka tu, Allah tahu benda tu baik untuk kau. Kau tak suka PDPR, kau tak suka PKP, kau tak suka dengan COVID. Betul? Boleh jadi dia baik untuk kamu. Allah lebih tahu. Okey? Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi dia rasa dia suka. Dia suka dengan keadaan macam ni. Tapi Allah tahu benda itu tak baik untuk kamu. Sebab tu, ni ayat-ayat motivasi dalam Quran. Banyak. Ustaz nak sebut hari ni tak sempat. Tapi, kita sabar, insya-Allah Allah bagi ganjaran. Okey, kita naik balik soalan yang berikutnya. Apa bukti orang itu ikhlas? Jadi, ikhlas ni kata para ulama, Imam Ghazali kata, semut hitam berada di atas batu hitam di malam yang gelap tanpa bulan purnama. Lampu tak ada, bulan pun tak ada, duduk atas batu pula warna hitam. Itulah semut hitam. Semut hitam itulah ikhlas. Ikhlas ini sehingga dalam surah Ikhlas tidak ada perkataan ikhlas. Hebat tak? Dalam surah Ikhlas tidak ada perkataan ikhlas. Yang ada perkataan tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allah itu esa, Allah tidak ada anak, tidak diperanakkan. Perkataan ikhlas tak ada dalam surah Ikhlas. Betapa ikhlasnya surah Ikhlas. Allah, at-taqwa hahuna. Nabi sebut, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Taqwa itu di sini. Dan wa asyaru ila sadrihi. Nabi bagi syarat dekat dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, benda tu kita kena usahakan. Belajar ucap. Ikhlas ni kadang-kadang kena usaha. Macam orang sebut, doa tapi tak ikhlas, tak menangis-nangis. Takut menangis nanti riak. Tak apa, nangislah mula-mula waktu tu riak tak apa. Lama-lama kita doa pun kita tak rasa dah nak riak. Sebab kita betul-betul memang jenis menangis. Macam tu. Itu antaranya. Yang berikutnya, tengok lagi soalan.
Ada orang kata adab itu daripada Syamilah. Orang yang ada adab itu lagi tinggi darjat daripada orang yang ada ilmu tapi tak beradab. Betul ke? Betul. Ilmu melahirkan adab sepatutnya. Ilmu melahirkan adab. Tetapi apabila ilmu tidak melahirkan adab, ada hadis Nabi pernah menyebut, siapa yang berjalan kaki menuntut ilmu, niatnya untuk apa? Untuk berjidal, berdebat dengan orang-orang bodoh. Dan menunjuk pandai di hadapan orang-orang alim. Maksudnya bila duduk dengan orang-orang cerdik ni, dia pun, I pun tahu juga. Dia semua tahu. Orang kata, kepala tahu. Profesor semua tahu. Semua benda dia tahu. Dia cakap dengan semua orang ni, dia yang paling tahu. Dia ceritalah apa benda pun semua dia tahu. Tak ada benda yang dia tak tahu. Sekarang ni macam tu lah. Semua orang bakal nak kata dia tahu. Itu tanda-tanda orang yang dia pula merendah-rendahkan orang. Dia tengok orang tak apa solid dan nak berdebat dengan orang. Baru mengaji sikit, tiba-tiba nak berdebat dengan orang lah. Okey, itu tanda-tanda orang yang tak betul. Tanda-tanda orang yang tak betul. Dia ada ilmu tapi tidak ada adab, tak guna. Sebab itulah adab penting, ilmu pun penting, dua-dua penting. Tapi Allah lebih utamakan adab, akhlak. Okey, baik. Ada soalan lagi tak? Kalau berusaha tetapi tidak dapat, itu bukan rezeki lagi ya. Okey. Rezeki Allah ada ketika dalam keadaan dapat dan ada ketika dalam keadaan tidak dapat. Nak faham? Rezeki Allah dalam keadaan kadang-kadang dapat dan ada ketika tidak dapat. Ada seorang kawan saya belajar universiti, dia teringin dekat seorang lelaki. Nama lelaki tu Irfan lah contoh. Ya Allah, aku teringin Irfan. Teringin betul-betul. Sebab Irfan ni budak baik, budak soleh, budak alim. Nampak kat sekolah dia lah tukang azan. Dia ni lah nampak ular, rambut. K-pop mah. Kan? Punya suka kat dia. Limiho ni muka. Macam-macam. Suka. Doa. Ya Allah, bagi aku kahwin dengan Irfan. Allah takdirkan dia. Allah rezekikan dia. Dia tak dapat Irfan. Dia kahwin dengan lelaki lain. Yang mak dia pilih. Dia frust. Akhirnya tiba-tiba lepas perkahwinan, dia dapat lelaki the good one, the best one. Dan Allah takdirkan dia menyaksikan kehidupan Irfan selepas daripada pernikahan, keluarga yang berantakan. Jadi saya nak sebut, rezekinya ada ketika dapat dan ada ketika tidak dapat. Boleh jadi tidak dapat itu untuk Allah bagi rezeki sesuatu yang kita tidak tahu masa depan kita. Okey, baik, kita tengok soalan. Okey Ustaz, bagaimana cara menghilangkan tekanan dalam kes study last minute? Sebenarnya study last minute paling tak stres. Betul. Contohlah kan, Alfian tanya. Okey. Study last minute ni, kiralah last minute ke, tak last minute ke, anda kena ingat, this is the right masa yang paling tepat untuk anda betul-betul pulut. Jangan kisah ini pecutan terakhir, buat yang terbaik, nak pastikan kita boleh ubah dunia. Dunia terus. Nak pastikan kita boleh ubah family kita, bagi keyakinan pada mak ayah kita, duduk betul-betul, concentrate betul-betul, buat yang terbaik. Itu adalah rahsia orang berjaya. Ramai orang berjaya, jangan duk ingat mereka tak study last minute. Dia orang study last minute, tapi dia orang juga study lama juga. Sebelum tu study dah, tapi last minute juga dia orang study. Okey, baik. Doa untuk mengingatkan segala perkara yang kita lupa. Baik, ada banyak doa dia. Contohnya Ustaz baca, kalau kamu rakam lah. Banyak doa. Doa ni bahasa Melayu lebih bagus. Qul ma syi'ta. Qul ma syi'ta. Katakanlah apa yang kamu nak. Sebab kadang-kadang bahasa Arab orang tak faham. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajul hazna idza syi'ta sahla. Anda faham? Tak ada feel kan? Tapi kalau baca dalam ya Allah, tidaklah yang memberikan kemudahan itu, melainkan engkaulah yang menghilangkan ataupun yang memberikan kemudahan. Illa ma ja'altahu sahla wa anta tajul hazna idza syi'ta sahla. Dan tidaklah yang memberikan kesedihan dan kesukaran itu, melainkan engkau juga yang memberikan kesenangan. Ini ayat doa. Apa nak bagi doa, bagi ingat? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita tak faham, tapi dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu, ya Allah, tambahkanlah bagi kami ilmu dan kefahaman. Ngaji tapi tak faham, tak jadi juga. Okey? Jadi banyak doa. Baik Ustaz, saya ada kawan dan abang angkat, dia orang ni mu'alaf. Kawan dan abang angkat, dia orang ni mu'alaf. Ustaz ada kata semangat tak untuk dia orang? Kata-kata semangat tak untuk dia orang? Atau Ustaz tak ada apa pesanan untuk dia orang terus istiqamah dengan agama Allah SWT? Baik, adik sendiri kena duduk dengan dia, kena bagi semangat, kena cakap benda yang memberi semangat. Kalau kita tak boleh buat, tak boleh berdampingi rapat dengan dia, kita bajak orang lain, bagi urusan kepada orang lain. Kita kena pakai ramai-ramai.
Orang yang ada semangat ni, Dik, orang yang depress ni, dia kata Ashabul Kahfi, dia seorang-seorang tau. Mula-mula seorang-seorang. Bukan seorang-seorang maksudnya dia tak duduk sekali. Dia ada macam ni, dia ada beberapa orang dalam Ashabul Kahfi kan tidur dalam gua 300 tahun. Dia orang tak kenal tau, dia orang bukan geng. Dia orang bukan klik sama. Dia orang geng-geng lain-lain. Yang ni geng 46, yang ni geng 47, yang ni duduk asing-asing. Dia orang anak kaya, anak orang kaya, bangsawan. Tiba-tiba seorang bangun. Qul lan nad'u min dunihi ilaha. Dia kata, ya Tuhan, ya Raja, aku takkan ikut engkau. Aku sembah Allah. Yang tadi ni dah lemah dekat belakang. Dia seorang-seorang, dia kata aku seorang lah ambil SPM tahun ni, ya Allah, stres. Dia tengok kawan ni, ini geng aku. Dia pun kata, aku pun sama. Dia pun kata, aku pun sama. Aku pun sama, aku pun sama. Beriman kepada Allah. Akhirnya 7 orang lari. Quran kata, wa rabatna ala qulubihim. Kami ikat hati mereka. Subhanallah. Apa maksud ikat hati mereka? Allah nak gambarkan bahawa dia orang dulu duduk seorang-seorang, tak ada geng, tak ada circle yang betul, dia orang lemah. Bila jumpa kawan yang betul, dia akan jadi orang yang kuat. Jadi kita kena bagi semangat. Jadi orang keliling dengan circle yang betul. Baik, kita tengok lagi apa soalan ni lah. Okey. Alright, adik banyaknya sembang. Bayangkan ibu ayah lah banyak ni. Video sedih-sedih, belakang nangis sedih. Ingat lagi lah kita zaman-zaman sekolah dulu. Aduh. Lepas tu dia kena balik kan. Okey. Ustaz, macam mana kalau masa tengah semangat belajar, lepas tu cikgu tu pilih kasih pula? Kita bukan nak bercinta dengan cikgu, Dek. Kita nak belajar, cikgu nak pilih kasih ikut cikgu lah. Kita bukan nak bercinta dengan cikgu. Tapi ada anak murid bercinta dengan cikgu. Ada. Jangan, Dek. Jangan. Cikgu dah tua dah. Tak payah menunggu dah. Dek. Kita bukan nak bercinta dengan cikgu, Dek. Kita nak bercinta dengan ilmu. Cikgu pilih kasih. Cikgu ni bukan Nabi. Nabi pun, waktu Nabi pernah agih harta ghanimah. Harta ghanimah ni, bila perang, harta tu dia boleh kumpul-kumpul semua, Nabi akan bagi ikut bahagian lah. Ini bagi yang ni, ini bagi ni. Yang tu pun ada orang komplain. Kata apa Nabi ni pilih kasih? Tak betul-betul. Nabi kata, aku orang paling adil. Takkan kau nak kata aku pilih kasih? Malu tu. Tapi saya nak beritahu, kita nampak cikgu tu pilih kasih. Padahal, kalau kamu mengaji kat Europe, ini pengalaman Ustaz jumpa dengan student-student, budak-budak belajar dekat Europe, dekat UK contohnya. Belajar kat UK, kalau universiti, pelajar yang terbaik, kadang-kadang cikgu-cikgu buat tak tahu sangat. Bukan buat tak tahu sebab dia boleh pergi. Tapi cikgu lebih tumpukan pada pelajar yang lemah. Dan kadang-kadang cikgu bukan tumpukan pada pelajar lemah. Ada kemungkinan cikgu tumpukan pada pelajar-pelajar yang memerlukan bantuan. Sebab ada pelajar yang tak butuh bantuan. Sebab tu, kamu jangan salah sangka dengan cikgu. Dan cikgu pun kalau betul, caranya tak betul, tak bolehlah. Dia kena buat bagi adil. Tapi abaikan cikgu. Bukan abaikan cikgu, lupakan cikgu. Tapi jangan fikir tentang cikgu. Kita fikir tentang kita. Okey, baik, insyaAllah. Kadang-kadang kita saja sangka buruk, insyaAllah. Okey, baik, kita tengok lagi soalan tu. Dia, Ustaz, saya teringin nak belajar the real akidah, akhlak tu semua. How exactly to learn it? Okey, Syamila, sebenarnya dia ni ada beberapa peringkat. Okey, belajar akidah ke, akhlak ke, fiqah ke, tauhid ke, ada beberapa peringkat. Baik, saya sebut. Peringkat pertama, peringkat fardu ain ni semua orang kena belajar. Basic ilmu akidah, semua orang kena belajar. Basic ilmu akhlak, semua orang kena belajar. Basic ilmu fiqah, semua orang kena belajar. Tak boleh tinggal. 3 benda ni. Tauhid, fiqah, tasawuf. Tauhid, fiqah, akhlak. Okey? 3 ni. Yang ni nak tahu kenal Tuhan, yang ni macam mana nak belajar, solat, puasa macam mana, yang ni macam mana nak bersihkan hati, takut buat kerja tak ikhlas. Baik. 3 ni, adik-adik, ada orang belajar surface. Tak ada masalah sebab itu fardu ain yang wajib belajar. Ada satu benda lagi nama fardu kifayah. Fardu kifayah ni benda yang semua orang tak ada. Jadi kita kena jadi wakil, kena belajar. Sebab tu kita belajar matematik, kita belajar sains, kita belajar subjek-subjek lain. Jangan risau. Jangan risau. Tapi kalau kita nak mendalami dengan lebih tinggi, yang dinamakan macam adik tanya tadi, belajar akidah akhlak dengan menyeluruh. Ya, of course lah. Ambil bidang usuluddin, ambil bidang syariah, lebih mendalam. Untuk sampai ke satu peringkat yang dinamakan orang yang alim. Orang alim. Kalau lebih tinggi lagi, kita nak jadi mufti, pakar rujuk orang, baru mengaji lebih tinggi. Okay? Jadi kita buat masa sekarang, kalau kita ambil subjek yang bukan mendalami bidang agama, kita tak ada masalah nak belajar sains, nak belajar matematik, nak belajar biologi. Kalau semua jadi tok imam, semua jadi ustaz, siapa nak jadi doktor? Siapa nak jadi engineer? Jadi setiap orang saling memerlukan.
kita belajar basic sikit tentang medik. Ustaz belajar sikit, bukanlah belajar sampai teori X kali Y. Tak. Belajar sikit. Oh, ubat begini-begini, hospital yang betul begini-begini. Itu je. Sebab dalam Quran ada menyebut, fas'alu ahla zikir in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kamu orang yang mengetahui kalau kamu tak mengetahui. Apa maksudnya? Tuhan tahu. Kalau kita nak mengaji semua subjek, mati kita. La yakallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak menyusahkan kita. Sebab tu Allah kata, kamu tanya orang yang kamu tahu. Orang yang tahu. Senang cerita. Macam mana kita nak tahu ilmu yang kita belajar itu tidak mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala? Man izdada ilman. Siapa yang bertambahnya ilmu, kata Imam Ghazali. Siapa yang falam yazdad hudan. Dia belajar lagi tinggi, tetapi tidak bertambah hidayah. Makin jauh daripada Allah, makin banyak buat maksiat. Itu istidraj. Allah bagi A banyak, semayang tidak. Istidraj. Allah bagi tak? Bagi. Macam saya sebut tadi. Allah bagi tapi dalam keadaan untuk menghina dia. Dia tinggi ilmu tapi tak ada adab. Apa maksudnya? Istidraj. Istidraj ini kita buat benda yang kita dapat kelebihan dalam keadaan kita buat maksiat. Ulang balik. Kita dapat kelebihan dalam keadaan kita buat maksiat. Tak semayang, buat dosa macam-macam. Berkat kurang ajar dengan guru, kurang ajar dengan mak ayah. Tetapi Allah bagi nikmat. Maksudnya Allah nak bagi. Okay, ambil. Kau dulu, rasa dulu. Tak lama lagi siap kau. Itu maksud istidraj. Jadi, cara kita nak tahu adalah apabila ilmu yang kita belajar menjadikan kita makin dekat dengan Allah SWT. Itu maksud ilmu yang berkat. Okay, baik. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Maisarah, kenapa susah nak faham sesuatu pelajaran? Adik Siti Maisarah, dalam ilmu ni ada yang senang, ada yang susah. Mana-mana pun subjek. Mesti ada part yang senang, mesti ada part yang susah. Kita tak boleh dapat semua benda faham. Mustahil. Tapi kita boleh cuba untuk jadikan orang yang faham kesemuanya. Belajar sedikit-sedikit. Ada bab. Ustaz, macam Ustaz, bab ilmu faraid. Faraid susah. Kena kira. 1/4, 1/5. Ilmu Islam tapi susah. Akhirnya Ustaz lemah. Tak pandai. Ilmu falak. Nak kira longitude apa, tut lagi apa semua tu. Tak faham. Jadi bagi kepada orang yang tahu. Tak semua kita faham. Okay. Ustaz, saya murajaah hafazan tapi selalu tak masuk. Syafiq tanya. Adakah saya dah diizinkan? Dah tak diizinkan lagi hafal Quran? Ustaz bagi tip ulang hafaz Quran. Subhanallah. Adik hafal Quran ni, Quran kata apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang mengajarkan Quran dan kepada kamulah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menjaga Al-Quran. Al-Quran bagi tahu, Allah bagi tahu, Quran ni Allah yang jaga. Macam mana cara Allah jaga? Letak dalam museum dia? Tak. Masukkan dalam hati orang. Itu cara Allah. Jadi kalau kita hafal Quran, sebenarnya kita sedang buat sesuatu yang Allah memang dah nak pilih kita. Jadi kalau kita tak boleh hafal Quran, bermaksud mungkin Allah tak bagi. Tapi adakah bermaksud untuk kita stop hafal Quran? Tak. Berusaha. InsyaAllah Allah kata, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Aku jadikan Quran itu sesuatu yang mudah untuk dihafal. Adik boleh bayang, orang lelaki boleh hafal Quran. Orang perempuan ada haid nifas. Kadang-kadang tak boleh ngaji. Boleh hafal Quran. Orang kaya boleh hafal Quran. Orang miskin boleh hafal Quran. Betul? Adik, orang buta mata pun boleh hafal Quran lah. Ini mukjizat. Okay? InsyaAllah. Baik. Ustaz, kalau tengah down, nak belajar, nak kena buat apanya? Baik adik, sebab tu saya cakap cari circle yang betul, rakan-rakan yang betul, ambil semangat sama-sama, duduk sama-sama. Cerita tentang kehebatan, cerita tentang kebaikan, jangan cerita tentang benda down. Adik tahu tak macam mana Ronaldo boleh menewaskan, mengetuai pasukan Portugal menjadi juara bagi negara Eropah pada kejohanan Piala Bola Sepak Eropah. Sebab itu ada orang buat kajian antara bezanya Ronaldo dan Lionel Messi. Lionel Messi ni duduk kat Argentina. Hebatnya Lionel Messi dalam Argentina tidak memenangkan Argentina. Portugal bukan pasukan yang top, tetapi dengan adanya Ronaldo menjadikan dia top. Sebab circle-nya betul. Fikiran dia orang positif. Ronaldo bawa satu tim yang baik. Ini ada kesan. Kesan bila duduk dengan orang-orang yang ada aura kebaikan. Okey. Lepas tu, ada sebut, Putra. Assalamualaikum Ustaz. Bila kita ikhlas dalam melakukan sesuatu, kita sebenarnya boleh rasakan keikhlasan itu. Okey, baik. Kita sendiri boleh rasa. Tetapi sebenarnya yang lebih mengetahui adalah Allah SWT. Sebab tu bila kita istiqamah akan datangkan ikhlas. Adik bagi contoh. Kalau tiap hari, pagi-pagi kita baca Quran dekat masjid. Tiap hari kita memang sedekah dekat tabung surau sekolah. Contoh, kita pergi sekolah, bagi 10 sen. Setiap hari. Istiqamah. Lama-lama, bila kita nak bagi, mula-mula tu orang cakap, boy, pemurahnya bagi duit sedekah tiap hari. Lama-lama,
Dah dekat 3 tahun, 4 tahun duk letak duit, orang tegur kita, kenapalah duk bersedekah, dia nampak macam baik sangat. Kita tak rasa apa dah. Sebab, akhiran apa memang aku macam ni. Memang aku macam ni tak jalan. Sebab tu pelajar tahfiz, bila dia mengaji Quran 2-3 pagi dekat surau, orang tak kata apa. Sebab, memang dia mengaji Quran. Itu memang dia. Tak timbul isu riak, tak timbul isu takabur. Sebab istiqamah. Baik. Sikit lagi. Okey, kita jawab macam back to basic lah. Okey, kira orang cakap macam back to basic lah. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mana ijazah tadi doa? Adik, kalau adik Google tu betul lah tu. Allah, Ustaz tak nampak dah tadi. Manalah tadi. Okey. Bolehkah semua? InsyaAllah. Saya rasa, saya ingat cukup untuk petang ni. Kita dah dapat info-info daripada saya. Yang saya sebut macam mana tadi, ada beberapa keajaiban. Salah satunya adik dalam waktu ni jangan tinggal solat duha. Jangan tinggal solat duha. Walaupun 2 rakaat. Jangan tinggal solat duha walaupun 2 rakaat. 1. Jangan tinggal. Nombor 2, istikharah. Jangan tinggal istikharah. Okey? Jangan tinggal istikharah. Baik. Kenapa istikharah? Istikharah ni orang buat bila nak pilih siapa nak kahwin dengan siapa kan? Bukan. Istikharah bukan begitu. Satu hari berapa banyak keputusan kita buat? Satu hari berapa banyak keputusan kita buat? Orang psikologi sebut 250 ke 300 keputusan satu hari. Bukan sikit, banyak. Habis banyak sangat Ustaz. Apa yang banyaknya? Ya, nak keluar pergi pakai kasut apa, spek mata warna apa, tudung warna apa, nak mandi, nak sabun, pakai pencuci muka warna satu, nak pergi, semua tu pilihan. Nak makan lauk apa, satu hari 250 ke 300. Ada keputusan besar, ada keputusan kecil. Jadi jangan tinggal istikharah. Tadi Ustaz sebut duha, jangan tinggal istikharah. Yang berikutnya, jangan tinggal berhubung dengan mak. Mak ni dan ayah ni berkah. Tadi Imam Bukhari tadi saya sebut. Imam Bukhari ni macam mana dia mata buta boleh nampak doa mak. Dia mengaji hafal Quran. Mak dia kata dia buta mata. Dia tak boleh hafal hadis. Mak dia kata pergi mengaji dengan guru. Guru dia kata anak engkau ni pandai. Dia boleh hafal hadis. Mak dia kata kafa bil Quran. Cukuplah Quran. Tak payah hadis. Sebab dia tak nampak. Tapi guru dia kata dia boleh hafal hadis. Mak dia tahu anak dia buta. Tak boleh hafal. Tapi mak dia yakin. Allah boleh. Adik, kita ni ada seorang manusia yang kalau dia tadah tangan, Allah akan bagi on the spot. Salah satunya mak kita. Mak dia tadah tangan, mak dia menangis-nangis. Minta kat mak doalah sampai menangis-nangis. Mak dia menangis-nangis minta kepada Allah. Kata Imam Lalikai, sehingga Allah jadikan mata anak dia celik dan menjadi seorang penghafal hadis yang paling dahsyat dalam dunia. Itu Imam Bukhari. Jadi, first, duha, istikharah, berhubung dengan mak ayah, jangan lupa. Nombor 3, guru. Guru kita ni berkah. Berkah. Ustaz sebut berkah. Berkah ni kita tak nampak. Berkah ni bukan sebab banyak duit. Bukan ni sebab berkah ni kita tak nampak. Ada orang belajar, tapi bila pergi dekat medan peperiksaan, satu habuk tak nampak. Satu habuk. Okay. Mak, cikgu, jangan lupa. Mak suruh semayang tanpa henti, suruh semayang hijab. Kalau mak Ustaz, waktu Ustaz tengah ambil exam, dia akan semayang duha waktu tengah ambil exam. Dia akan semayang duha waktu tengah ambil exam. Itu mak Ustaz dulu. Okay, adik boleh suruh, minta. Dek, malu apa nak minta dengan mak adik? Nak malu apa? Dulu kita kecil-kecil, tiap hari tak malu minta susu dengan mak. Tiap hari tak malu. Mak tengah duduk penat dekat dapur pun kita tarik kain mak, kita nak susu. Betul? Hari ni, dek, kita dah tingkatan 5, dek. Kat mak kita pun kita tak minta. Mak kita terasa, dek. Mak kita terasa, dek. Kita balik rumah, kita tak minta nak makan dekat rumah mak. Tak minta mak masak. Kita pergi cari restoran dekat dengan ni. Nak pergi cari makan dekat Cafe Fry. Nak makan dekat churros. Nak makan dekat sushi. Mak kita nak masak. Kita tak minta. Dulu kecil-kecil, mak kita lah kita tarik kain. Nak. Sekarang kita 5 adik. Call mak, minta. Mak akan buat. Doa. Kita bukan minta duit kan mak. Mak tolong mak, doa. Mak takkan tinggal. Satu. Okay. Yang berikutnya, tak sebut tentang guru tadi. Jangan lupa. Dia ada adab, dia ada berkah. Dia akan bentuk akhlak kita. Kita nak jadi orang cerdik. Tapi orang cerdik yang ada adab. Dan insyaAllah Allah akan turunkan berkat untuk kita. Dalam waktu terdekat ni, kalau boleh, seminggu sebelum Ustaz boleh sebut tahajud. Boleh, banyak lagi nak sebut ni. Quran, tahajud semua. Ustaz faham. Tapi, Ustaz sebut duha, Ustaz sebut istikharah. Duha, kena buat waktu duha. Istikharah, nak buat bila Ustaz? Itu dia punya point. Kamu nak buat bila-bila pun boleh. Kecuali jangan lepas subuh, jangan lepas asar, itu waktu dilarang. Dan kalau kamu nak dapat waktu yang makbul, salah satunya adalah waktu sahur.
Kamu makan sahur waktu bila? Itulah waktu paling afdal untuk sembahyang istikharah, untuk sembahyang tahajud, untuk sembahyang hajat. InsyaAllah. Semoga Allah bagi kekuatan. Kita doa sikit boleh? Kita doa sikit lah. Syamilah. Apa psikologi? InsyaAllah. Psikologi nama dia. Nama macam ni. Putri Nurdiana, Nurfazana. InsyaAllah. A'udzubillah syaitanir rajim. Sama-sama kita terangkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah, dosa ibu ayah kami ya Allah, dosa adik-beradik kami ya Allah, dosa kawan-kawan kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa jiran-jiran kami ya Allah, dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, tidaklah kami datang pada waktu ini ya Allah, kami berkumpul dalam program pada hari ini ya Allah, melainkan kami semua penuh dengan dosa-dosa kepadamu ya Allah. Tidaklah kami datang melainkan kami mengharapkan selepas kami beredar daripada program ini diampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Kami dalam keadaan sakit ya Allah, sebahagian dikatakan tidaklah diberikan kesihatan, diberikan kesembuhan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Suatu hari nanti kami akan pergi meninggalkan dunia ini ya Allah, tidaklah kami mati dalam keadaan diberikan kasih sayang ya Allah. Wala hajata min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbil alamin. Ya Allah, di celah-celah kami yang ramai-ramai ini ya Allah, ada yang hajat, yang berkeinginan dan ada keinginan-keinginan khusus ya Allah. Tidaklah kami ini selepas daripada program ini ya Allah, Engkau perkenankanlah, makbulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah, Engkau kurniakan kefahaman kepada kami, hidayah, petunjuk, mudahkanlah ya Allah kami mendapat ilmu ya Allah. Terangkanlah dada kami, kurniakan ilham untuk kami ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang memberikan pertolongan, Engkaulah yang memberikan kesenangan, Engkaulah yang memberikan kebaikan untuk kami di dunia dan di hari akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma najjina fil imtihan. Ya Allah, kurniakan kejayaan untuk kami ya Allah dalam peperiksaan. Jadikanlah sekolah kami sekolah yang terbaik, kami pelajar yang terbaik. Kurniakan kejayaan kepada kami dalam peperiksaan SPM yang bakal kami tempuh ini ya Allah, dan kurniakan kepada pelajar-pelajar yang menghadapi seluruhnya mendapatkan kemudahan dan keberkatan dan redha daripadamu ya Allah. Berkat kesabaran kami selama ini ya Allah, berkat kesabaran kami selama ini ya Allah, menunggu dan menanti ya Allah, hari ini ya Allah Engkau mudahkanlah urusan kami ya Allah. Berkat kesabaran kami ya Allah, kami bertawassul kepadamu dengan amal soleh kami ini ya Allah, Engkau berikanlah kebaikan, kejayaan untuk kami di dunia dan di hari akhirat. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih banyak Ustaz. Masya-Allah. Baik. Yang kita boleh dapat daripada sesi yang Ustaz dah tentang tadi. So adik-adik, mana-mana yang doa-doa yang dah Ustaz terangkan tadi, lima perkara tadi yang dah Ustaz terangkan, so boleh cuba praktikan, insya-Allah dipermudahkan segalanya insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Banyak terima kasih kami Ya, baik. Sebab Ustaz sudi bersama dengan kami bagi membentangkan untuk sesi talk pembelajaran dan adab ni. Banyak juga soalan-soalan tu memang saya harap semua adik-adik terjawablah soalan-soalan yang mana adik-adik tanya kan. InsyaAllah. Bagi untuk adik-adik sesi SPM ni, mana-mana tips yang telah diberikan oleh Ustaz Ashraf tadi, boleh cuba praktikan. Mana-mana tu yang boleh catat balik, mana-mana tu yang dah diletakkan tadi ya. Untuk adik-adik semua, untuk Ustaz sendiri pun, saya ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa follow social media kita, Bidak University College. InsyaAllah kalau ada kesempatan lagi, kita pun mungkin boleh jemput lagi Ustaz Ashraf untuk next event ke, boleh Ustaz? Ya, macam mana? Kalau contoh ada next event ke, boleh kita jemput lagi Ustaz, boleh? Boleh, insyaAllah ada kelapangan insyaAllah. Sama-sama, terima kasih semua. Okey. Terima kasih banyak Ustaz. So, untuk yang ni saya nak perkenalkan tim saya lah, tim saya. Ini tim. Ya, kita punya tim-tim yang angkat tangan baik-baik sikit. Berapa orang ni? 2 orang ni tim. Yang lain ada lagi. Okey. Okey. So mana-mana yang dah dibentangkan untuk tim tadi, terima kasih. Mana-mana yang kontestan kita, adik-adik kita yang
tak henti-henti tanya soalan apa semua. Terima kasih sebab sudi fokus dalam sesi kita ni. Tapi jangan lupa kita boleh, adik-adik semua boleh follow kita punya social media. Di Instagram kita ada, TikTok kita ada, Facebook kita ada Facebook page, kita ada Twitter, apa semua tu Widat University College dan Widat College. So mana-mana next event apa semua tu kita akan post dekat situ apa-apa sahaja event yang kita akan jalankan selepas ini. Okay. Saya rasa setakat tu sajalah untuk sesi kali ni. So saya ucapkan semoga baik-baik saja Ustaz ya, jaga diri, jaga SOP dekat Selangor tu. Semoga baik-baik saja bersama. Ya, baik kita. Okey, alhamdulillah insya-Allah. Positif. Positive thinking bukan positif COVID. Okey, nauzubillah ya tu. So saya harap Ustaz sendiri dengan keluarga pun sentiasa sihat walafiat apa semua. Dan sentiasa patuhi SOP yang telah ditetapkan. Untuk adik-adik patuhi SOP yang telah ditetapkan. Oi, macam KKM pula. Okay, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Okay, insya-Allah. Bye. Bye, assalamualaikum.